Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Saya muliakan tuan pengurusi, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya. Antara kurniaan yang besar yang diberikan kepada kita adalah kita kini berada di dalam masjid, dan ini adalah nikmat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu kadang-kadang kurang kita dapat, kadang-kadang lebih kita dapat, kan? Nikmat itu kadang-kadang orang lain diberi, kan? Ada orang kuat salatnya, kan? Mungkin kita kurang sikit, tapi kita kuat puasa, kan? Itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap di kalangan kita. Syukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Yang keduanya, tuan-tuan, hari ini kita berada pada 17 November 17 November bersamaan dengan 4 Jumadal Ula, ataupun orang Melayu sebut Jamadil Awal, kan? Tapi kalau bahasa Arab yang betul adalah Jumada. Jumada itu adalah muannas. Sebutan yang betul adalah Jumadal Ula. Tapi tak apalah, Jamadil Awal ke foto je lah, kan? Kita bukan orang Arab. Baik, jadi kalau nak kira hari ini kita sudah peperangan yang berlaku di Gaza sudah masuk pada hari yang ke-42, tuan-tuan. Lama, kan? Saya semalam ada kerjasama, ada program lah dengan Komando Sungai Udang, kan? Universiti Melaka buat program dengan Komando Regimen 21. Jadi dia masa gimmick tu, gimmick perasmian tu, dia ada bom. Dia buat bom di atas bangunan tu lah. Bom, kan? Terkejut semua budak. Kuat, dia kata inilah bunyi yang paling perlahan. Bom, bunyi paling perlahan. Masa tu memang orang semua terkejut. Yang pegang handset ni nak terlepas handset ni, kan tengah rakam, kan? Bom, nak terjatuh handset ni. Dan dia punya kernel bagi tahu inilah yang paling perlahan. Jadi kalau kita nak banding, kita dengar sikit, kita tak tahulah macam mana saudara-saudara kita yang saban hari, yang dikatakan setiap jam ada 40 tan, yang setiap jam mereka ada 40 bom ke 40 tan bom yang turun. So daripada awal 7 Oktober hari itu sampailah 17 November hari ini, sekitar, mungkin ini data semalam ke kemarin, saya pun lupa, sekitar 25,000 tan bom telah dibom Gaza ni, yang bersamaan dengan 2 kali bom atom di Hiroshima. Kita tahu dengan bom di Hiroshima, Nagasaki tu, Jepun surrender dengan Amerika, kan? Jadi jumlah bom yang telah dijatuhkan di Gaza itu 2 kali bom di Hiroshima. Jadi sangat dahsyatlah apa yang saudara kita alami di sana. Jadi hari ini, semalam kot saya pun dah start terlepas dah bilangannya. Tak silap semalam, mungkin hari ini dah sampai 12,000 lebih lah, yang telah dibunuh. 12,000 telah dibunuh oleh bom-bom ini. 12,000, tuan-tuan. Kalau kita ingat mula-mula dulu, kan, hari pertama Hamas serang tu, berapa yang menjadi mangsa? 1,200 lah hari pertama serang tu. 1,200 yang menjadi mangsa. Israel balas balik 12,000. Jadi satu nyawa Israel bersamaan dengan 10 orang Islam, kan? Dia balas 10 kali ganda. Dia orang nak bunuh, dia orang bunuh lah, kan? Jadi kisah macam ni mengingatkan kita,
Di dalam Al-Quran ada cerita kisah yang macam ni juga, lebih kurang macam ni. Yang mana satu bangsa ini adalah bangsa yang zalim. Bangsa ni adalah bangsa Mesir. Bangsa Mesir yang dikepalai oleh Fir'aun. Mereka pernah menindas satu kaum dengan keadaan yang sama. Setiap tahun dia akan bunuh. Dia jadikan, pertama sekali dia jadikan kaum ini, bangsa Mesir jadikan kaum ini sebagai hamba. Dia jadikan hamba. Sekarang tak boleh jadikan hamba, tapi dulu boleh jadikan hamba. Siapa saja yang lahir daripada keturunan kau ni semuanya adalah hamba. Hamba. Letak mereka di satu tempat, kita panggil ghetto lah. Ghetto ni macam setinggan. Dia orang tak boleh keluar daripada situ. Mereka hanya hidup dalam tu. Benda tak boleh masuk melainkan dengan izin orang Mesir sahaja, dan benda tak boleh keluar melainkan dengan izin orang Mesir sahaja. Jadi letak di situ, sehinggalah kaum ini Allah Ta'ala hantar Nabi Musa untuk bebaskan mereka daripada cengkaman bangsa Mesir. Dan kisah ini menjadi pengajaran bagaimana Allah Ta'ala menjatuhkan bangsa Mesir dengan menggunakan duit dia sendiri. Dia kaya kan, bangsa Mesir dulu kaya. Mesir adalah lambang kuasa, kewangan, kekayaan Mesir. Dan Allah Ta'ala jatuhkan Fir'aun dan juga dia punya bangsa Mesir tu dengan duit dia sendiri. Allah Ta'ala utuskan Musa, yang siapa bola Musa ni daripada kecil sampai besar, siapa bola? Fir'aun yang bola kan. Bola budak free ke? Tak dapat free dah kan. Beri susu, upah orang untuk susukan Musa kan. Yang susukan tu mak dia balik lah, tetapi upah orang untuk susukan Musa. Dah besar, bagi pendidikan, bagi makan, bagi kesenangan. Dah besar, Musa ini cabar balik Fir'aun. Datang ke istana Fir'aun dan cabar Fir'aun di hadapan malak dia. Malak ni apa? Dia punya orang-orang kanan dia. Dia cabar Fir'aun di hadapan orang-orang kanan Fir'aun ni, dan Fir'aun jadi takut. Fir'aun takut kan. Mula dia terkejut sebab dia campakkan tongkat ular kan. Dia hujah-hujah, Fir'aun tak boleh jawab kan. Lepas tu tunjuk pula ada ular pula kan. Jadi kisah ini kisah yang berlaku di istana. Musa cabar Fir'aun di istana dia, tersebar di seluruh Mesir. Jadi Fir'aun rasa malu. Jadi kita kena buat satu program untuk jatuhkan balik Musa. Saya dah malu sekarang ni, Fir'aun dah malu. Kita kena buat satu program, panggil semua orang, tengok Musa akan dikalahkan di hadapan semua orang. Dia nak malukan balik Musa. Lalu buatlah satu program, panggil orang, iklan, siapkan tompek, beri makan. Program mesti ada makan. Mana ada program yang tak ada makan kan? Program besar kan? Jadi ada semua bono siapa yang keluar belanja ni? Fir'aun yang keluarkan belanja nak buat program ni. Dan Musa kalah kau dalam program tu? Musa tak kalah. Siapa yang kalah? Ahli sihir yang Fir'aun upah tadi tu. Engkau kalahkan Musa di hadapan orang ramai ni. Akhirnya ahli sihir yang dia upah itu yang sujud. Wa ulqiyas saharatu sajidin dalam surah Al-A'raf. Apabila Musa campak tongkat dia, keluar ular dan makan semua benda yang dicampakkan oleh ahli sihir tadi. Ular-ular yang dicampak ahli sihir tadi tu. Sihir kata ini, ahli-ahli sihir ni kata ini bukan magic, ini bukan sihir. Ini pastilah benda yang Musa dulu cakap. Dia dah dengarlah berita dakwah Musa itu. Dakwaan dia adalah Rasul. Jadi benar. Lalu mereka pun sujud. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Ahli-ahli sihir ni kata kami beriman dengan Tuhan sekalian manusia. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa dan juga Harun. Lalu Fir'aun nampak benda tu, dia nak buat program nak kalahkan Musa. Rupanya dia yang kalah. Dengan duit siapa? Semua orang ni beriman sebab siapa? Duit siapa?
duit Firaun, kan? Jadi kalau Allah Taala mahu, dia boleh tewaskan orang itu dengan menggunakan duit dia sendiri. Cuma ada sedikit pengajaran. Yang ketiga, mana selepas daripada kejadian itu, Firaun lagi poning kepala, kan? Apa nak buat ni? Semua orang dah nampak dan kalah ni, kan? Dia panggil lah dia punya pengikut-pengikut, kan? Jadi dalam masa yang sama, pengikut-pengikut Musa ini ditekan, ditekan. Lalu berkatalah salah seorang daripada pengikut Musa ini, dia kata, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Dulu kami ni, maksudnya adalah ucapan yang tak baik lah diucapkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dah menang, dah tunjukkan ini adalah wahyu daripada Allah, ini adalah tanda kebesaran Allah. Pengikut Nabi Musa ni dia kata, dulu sebelum kau datang kami diseksa, lepas kau datang pun kami diseksa lagi, kan? Maksud waktu ni belum lagi bebas daripada Firaun, ini baru Firaun kalah depan orang ramai, kan? Lalu kata Nabi Musa, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Semoga nanti Tuhan kamu akan mengalahkan musuh-musuh kamu ini. Siapa musuh mereka? Bangsa Israel dan juga Firaun. Semoga nanti Allah Ta'ala kalahkan Firaun dan juga bangsa Mesir ini, dan kemudian dia akan gantikan kamu di dunia. Dia akan gantikan kamu di tempat mereka itu, iaitu fil ard, di tanah itu nanti. Fayanzura kaifa ta'malun. Kemudian dia akan tengok apa pula yang kamu akan buat. Baik tuan-tuan, soalan yang pertama, kan, siapa kaum yang saya maksudkan itu? Kaum Yahudi. Nabi Musa di kalangan orang Yahudi. Yahudi dulu ditindas oleh bangsa Mesir. Hari ini mereka duduk di kawasan itulah, di Kanaan, di kawasan di Palestin itu. Allah Ta'ala dah buang bangsa Mesir yang menguasai itu, dan Allah bubuh mereka di situ. Dan apa yang mereka buat? Mereka buat benda yang sama apa yang dikenakan kepada atuk nenek mereka dulu. Tapi kita tak payah risau. Kalau Allah mahu, Allah boleh kalahkan mereka menggunakan duit mereka sendiri. Mereka banyak duit, kan? Kenapa, tuan-tuan? Dunia semua tahu seorang tentera Hamas lebih baik daripada 10 tentera Israel. Dunia tahu seorang tentera Hamas lebih kuat, lebih gagah, lebih berkarakter daripada 10 tentera Israel. Kalau seorang lawan 10, boleh menang lah seorang tentera Hamas ni. Tetapi kenapa mereka kalah? Kalau lawan dia orang boleh menang, tapi dia orang kalah sebab mereka tak ada teknologi, tak ada perkakas tentera, tak ada senjata. Sebab tu dia orang kalah. Tapi kalau diberi, pasti dia orang menang. Dah tu kenapa kita tak bagi? Kerana kesemua kita, orang-orang Islam yang berada di jiran itu, di dekat maupun jauh, semua takut dengan satu big boss, iaitu Amerika. Itu sahaja, kan? Kalau tak ada Amerika, tuan-tuan, dah lama dah Hamas dapat disalurkan senjata kepada mereka, sebab orang takut dengan Amerika. Itu sahaja, kan? Tetapi sejarah Amerika telah mengecewakan banyak pihak. Amerika ni kalau ada kepentingan dia kat situ, ada sokongan, dia bagi lah, kan? Esok katakanlah rakyat macam hari ni dah mula tekan dia, dakwa dia di mahkamah, kan? Joe Biden telah didakwa di mahkamah di California itu sendiri. Esok bila Amerika kata okey, kita dah tak masuk campur dengan Israel, esok Israel akan menjadi, akan mula jatuh, itu adalah permulaan kepada kemusnahan golongan Israel. Tapi kita jangan hukum, tuan-tuan. Bila kita cakap pasal Israel ni, kita jangan hukum semua orang. Tak. Di kalangan mereka ada yang beriman, tuan-tuan. Yahudi ni ada yang beriman, dan sangat bagus. Saya tengok satu temu ramah hari tu, India kot. India ni kan kita tahu pro Israel, kan? Dia macam hubungilah seorang profesor di Amerika,
Profesor ni adalah Israeli American. Maknanya dia ada dua warga negara, orang Israel dan juga orang Amerika. Dia tanya, apa pendapat kau tentang serangan ni semua? Profesor tu bantai Israel. Dia Yahudi ni tapi dia bantai Israel. Dia Islam lah, dia masuk Islam. Jadi di kalangan mereka ada orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh hukum semua. Tapi yang menguasai negara Israel itu, kepimpinan politik dia yang patut kita kejam, dan bukan semua. Sehingga di Amerika ada juga orang-orang Yahudi yang tak setuju pun dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Bermula daripada tahun 1948 pun dia orang tak setuju sebenarnya. Tapi apa yang berlaku, pembunuhan itu perlu dihentikan, tuan-tuan. Jadi ini juga menjadi pengajaran, tuan-tuan. Berdasarkan ayat Quran yang saya baca tadi, Allah Ta'ala dah bagi kita kuasa, betul tak, tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi kita kuasa di tanah kita. Apa yang kita buat? Adakah perangai kita lebih kurang macam hari itu, macam perangai orang Mesir hari itu? Kita ada siapa yang nak lawan kita, kita cantas dia, kita pecat dia. Kalau macam itulah kita, Allah akan gantikan orang lain. Allah tengok apa yang kamu buat. Okey. Jadi sedikitlah muhasabah terhadap apa yang telah berlaku di Gaza hari ini. Dan insya-Allah Allah Taala, semoga Allah Taala memenangkan umat-umat Islam. Baik, tuan-tuan, hari ini kita patah balik apa yang kita nak belajar hari ini. Yang ni lah kot 410 tuan. Okey, kita patah balik kita punya pengajian ini pada 2 minggu yang lalu. Tajuk kita yang terakhir hari itu, kita baca tajuk ni tapi tak sempat habis. Tak sempat habis, tapi saya ulang balik sikit sahaja. Tajuknya adalah ad-du'a'u hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrih. Doa ketika mana berlaku benda yang seseorang itu tidak suka ataupun dikuasai urusannya. Doa benda bila berlaku benda yang kita tak suka ataupun kita tak boleh nak buat apa-apa. Berlaku benda yang kita tak boleh nak buat apa. Apa doa yang patut kita baca? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi di sisi Allah ataupun kepada Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah. Jadi kuat di sini kita dah beritahu bukan maksudnya kuat jasmani. Bukan kuat pumping. Kau berapa kali boleh pumping? Saya boleh pumping 100, kan? Bukan itu. Yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah kuat itu kuat apa? Kuat amalannya, kuat taatnya. Itu maksud hadis ni. Konteks hadis ni adalah mukmin yang amalannya baik, kan? Banyak amalannya. Kawan ni sikit, kawan ni lepas sembahyang tak sembahyang sunat. Kawan ni setiap kali solat ada solat sunat. Tentulah Tuhan lebih suka yang kuat ini. Yang kuat maksud di sini kuat amalannya. Okey. Wa fi kullin khair, pada baris yang seterusnya ni, wa fi kullin khair, dan pada semua itu, iaitu yang kuat ko, yang lemah ko, khair. Nabi kata semuanya baik. Macam maksud dia, orang yang apa tadi, orang yang datang ke masjid naik bersikal dengan orang yang jalan kaki, siapa lebih baik? Orang yang jalan kaki. Tetapi Nabi kata semua itu baik. Itu maksud dia. Yang kuat ke, yang lemah ke, semua itu baik selagi mana dia mukmin. Kalau dia kafir lagilah tak guna. Baik dia mukmin yang lemah daripada dia kafir. Okey, wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka. Peliharalah apa yang boleh membawa manfaat kepada engkau. Jagalah benda yang boleh bawa manfaat kepada kau. Jadi mukmin yang kuat, dia mungkin ada satu amalan yang dia sering amalkan. Dia tak pernah tinggal. Lepas salat mesti istighfar. Contohnya kan istighfar, astaghfirullah, lepas salat baca ayat kursi. Ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata jaga benda yang boleh manfaat kepada engkau. Manfaat itu manfaat akhirat.
wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Yang ini minta tolong kepada Allah supaya Allah bantu kita. Dan sebab tu antara doa selepas solat yang Nabi SAW ajar adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk mengingati Engkau dan mensyukuri Engkau, dan juga baik ibadah kepada Engkau. Minta tolong Allah untuk bantu kita dalam beramal, tuan-tuan. Wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Janganlah engkau itu lemah. Nabi kata lemah kat sini boleh difahami sebagai malas. Jangan malas. Okey. Wa in asabaka syai', dan sekiranya asabaka syai', sekiranya sesuatu menimpa engkau, fala taqul, maka janganlah engkau katakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza, kalaulah aku ini melakukan, kalaulah tadi, maksudnya kalaulah aku ni tadi buat yang ni berlaku sesuatu, kita kata kalaulah dia tak masukkan duit hari tu kat dia, kan, dia khabar nak bayar, kita pun transfer lah duit transfer duit, kan, dah 2 tahun tak bayar dah tak bayar, kalaulah hari tu tak transfer, kan. Jadi Nabi kata kalaulah jangan kata kalaulah, kalaulah tadi ini dan ini, Nabi kata walakin, tetapi katakanlah, Nabi ajar kepada kita. Yang ni lah kita berhenti 2 minggu lepas itu, kita berhenti kat sini. Qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan. Qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan. 2 baris kita boleh baca, sama ada qaddarallahu ataupun qadarullahi. Kalau qaddarallah maksud dia fi'il. Fi'il maknanya Allah telah mentakdirkan. Kalau kita baca qadarullahi, takdir Allah, itu maksud dia. Katakanlah kita ambil baris yang pertama lah, qaddarallah, sebab ini bunyi yang lebih popular. Kalau saya dengar syekh-syekh sebut tu, banyak yang suka sebut qaddarallahu. Allah telah mentakdirkan, wa ma syaa fa'al, dan apa yang dia mahu fa'al, dia buat. Jadi berlaku sesuatu kepada kita yang membuatkan kita rasa aduh, kalaulah tadi belok kiri, kan, jangan kata macam tu. Kata apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, dan apa yang dia mahu pasti dia buat. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, dan sebelum tu ada ayat Quran. Ayat Quran ada disebut qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami ini sesuatu apa pun kecuali apa yang telah Allah tulis ke atas kita. Tak ada benda yang berlaku melainkan benda ini telah ditulis oleh Allah SWT. Itu kita beriman dengan qada dan juga qadar tadi. Qadar ini takdir Allah. Dan ada satu hadis Nabi explain, jangan kita rasa nak menyesal, aduh, jangan. Nabi kata jangan kita kata kalaulah, no. Sebab Nabi pernah beritahu dalam hadis yang lain, Nabi kata wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah apa yang tersasar daripada engkau itu memang Allah dah tulis, takkan kono. Apa yang tersasar, kita rasa macam ada orang lastik, kita orang batu, kan, kita tak kono, tak, memang kita rasa nasib, kalau dan senior tadi dah kono, tak, memang kalau tak kono, memang Allah dah tulis tak kono. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang terkena engkau memang takkan tersasar, memang takkan silap. Jadi kita beriman dengan takdir Allah seperti mana hadis ni. Kalau memang dah kono, itu memang takdir kita. Okey. Jadi kita nak sambung pada bahagian yang kedua hadis ini, iaitu fa inna law, sesungguhnya, kerana sesungguhnya law, perkataan law, kalau, taftah amal syaitan, membuka amalan syaitan.
Okey, jadi perasaan kita kata kalaulah ini membuka jalan untuk syaitan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada cerita di dalam perang Uhud. Perang Uhud ni orang Islam menang ke kalah? Perang Uhud kalah. 70 orang Islam dibunuh, mati. Tentera Islam 1000, tentera Quraisy ada 3000, dan mati 70 orang, dan orang Islam kalah lah sebab kena counter balik daripada Khalid Al-Walid. Waktu tu Khalid Al-Walid adalah belum masuk Islam lagi, dia counter, dia pusing bukit Uhud, dia counter daripada atas, kalah orang Islam. Lalu apabila kalah orang Islam ni, di Madinah ni yang duduk bersama dengan orang Islam ni bukan orang Islam sahaja yang pure, tetapi ada juga yang tak pure, iaitu orang-orang yang munafik. Jadi orang munafik start cakap, dia kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan antara perbualan mereka, dia kata lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalaulah orang-orang yang pergi perang Uhud tu tadi duduk dengan kami ini, kalau dia orang tak pergilah hari tu, dia orang ada kat rumah, ma matu, nescaya mereka ni tak mati. Orang munafik start dah kalah. Hari tu Badar menang, jadi dia rasa macam nak geng dengan orang Islam lah, sebab orang Islam menang. Jadi Uhud kalah. Lalu dia orang kata kalaulah dia orang tak pergi hari tu, nescaya dia orang ni tak mati. Allah Ta'ala balas pada ayat yang sebelum tu. Allah Ta'ala balas, Allah kata qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah kalau kamu semua berada di rumah-rumah kamu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, nescaya kematian itu akan pasti juga datang di katil-katil mereka. Kalau dia orang tak pergi pun, dan Allah Ta'ala tulis dia orang tak akan mati, dia tak mati di medan perang pun, dia pasti mati di atas katil-katil mereka. Itu beriman dengan takdir. Jadi jangan kita rasa macam kalau tak pergi tak ada, tetap juga benda itu ditulis. Jadi yang nak cerita di sini, orang munafik kata kalaulah mereka tak pergi kan. Jadi no, tak payah kata kalaulah. Dan banyaklah perkataan-perkataan kalaulah yang buruk kan. Kalaulah tak pergi hari tu, kalaulah tak apa, kalaulah aku tak buat hari tu, tak rugi hari ni kan. Kalau tahu apa ni, kalau tak buka kedai hari ni, tak adalah rugi ni kan. Hari ni kena tipu dengan orang kan. Misal kalaulah kan. Kalaulah tak invest kan, banyak orang Melayu suka melabur kan. Kalaulah tak melabur hari tu, ada lagi duit hari ni kan, kena tipu kan. Tak, dia memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tak boleh kereta gitu kan, pakai je kereta lama itu. Jadi semua benda itu, dan kalau yang tidak memberi apa-apa faedah. Kalau macam ni Nabi tak bagi sebut. Tapi adakah kesemua kalau Nabi tak kasih? Tak, tuan-tuan. Kalau yang maksud dia, kalau tu yang lopeh. Kalau yang dah lopeh dan kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau yang ke depan, Nabi tak larang lah. Kalau ke depan, kalau kita buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Kalau yang tu tak ada masalah. Ni kalau yang ke belakang, yang tak boleh nak buat dah. Yang tu no kalau. Kalau ke depan okey. Sebab dalam hadis juga Nabi SAW sebut laula, Nabi sebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tak menyusahkan umat aku, kalaulah tak menyusahkan umat aku. Yang ni kalau bila? Kalau ke belakang tak, ni kalau ke depan. Kalaulah bondo ni tak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan suruh mereka itu berus gigi, siwak inda kulli salah, pada setiap waktu solat. Kalau tidak, kalau Nabi wajibkan hari itu, kita memang sebelum wuduk kena gosok gigi. Tapi Nabi tak wajibkan, cukup dengan wuduk. Okey, itu kalau yang ke depan. Ada lagi contoh. Laula hadisu qaumaki bi kufrin. Nabi sebut, Aisyah tanya apabila berlaku banjir besar di Mekah, banjir besar berlaku di Mekah, Kaabah ni runtuh. Zaman ni sebelum diutuskan Nabi lagi. Banjir besar dan Kaabah runtuh, dan mereka bangunkan balik Kaabah itu menggunakan duit-duit yang halal sahaja.
Orang kafir ni dia ada buat duit halal, dia ada juga buat duit tak halal. Jadi dia kumpul duit-duit halal untuk bina Kaabah. Jadi Kaabah tu jadi kecil sebab duit yang halal tak berapa banyak. Duit yang haram ni banyak sangat kan. Kalau guna duit haram ni dia orang boleh buat besar Kaabah itu. Tapi disebabkan duit halal tak banyak, kecil je Kaabah. Dan bentuk dia macam hari ni. Saiz tu saja. Nabi kata sebenarnya Kaabah ni bukan yang macam Nabi Ibrahim bina dulu. Tak. Kaabah yang hari ni dia kecil. Sepatutnya Kaabah itu sampai ke Hijr Ismail tu dalam Kaabah lagi. Kan? Dalam Kaabah lagi. Sepatutnya besar. Nabi kata kalaulah tak kerana diorang ni baru je masuk Islam, nescaya aku akan perintahkan untuk runtuhkan balik Kaabah ni, aku akan naikkan balik. Aku akan bawa masuk apa benda yang mereka keluarkan dulu, akan bawa masuk balik. Jadi kalau nak ceritanya, kalau di sini tuan-tuan, kalau ke depan tak ada masalah, tapi kalau ke belakang janganlah kita gunakan. Kalaulah tadi buat macam ni, jangan. Tukar ayat kalau kita itu kepada qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini ayat dia tuan-tuan, ingat ayat ni. Takdir Allah telah mentakdirkan. Allah telah mentakdirkan. Ini ayat maksud ayat dia tu. Dalam bahasa Arab ni kita panggil apa? Jumlah fi'liyah. Dalam bahasa Melayu tak ada ayat ni. Dalam bahasa Arab bahasa Inggeris pun tak ada. Dalam bahasa Arab kita boleh buat ayat Ali main bola, ataupun kita boleh buat ayat main Ali bola. Dua-dua ayat ni betul dalam bahasa Arab. Tapi yang lebih betul adalah main Ali bola. Main dekat depan betul. Tetapi dalam bahasa Melayu tak ada. Kita kalau nak buat ayat mesti kena letak Ali dekat depan. Inggeris pun sama, kena letak Ali. Ali plays football, kan? Dia tak boleh plays Ali football, tak boleh, kan? Tak boleh. Arab saja ada ayat ni. So kalau kita jumpa ayat macam ni, qaddarallahu, maksud dia adalah Allah telah mentakdirkan. Itu maksud dia. Allah telah mentakdirkan. Wa ma syaa, dan apa yang dia mahu, fa'al, dia buat. Okey, itu kita gantikan ayat kalau kepada ayat ini. Okey. Habis hadis yang tentang belum lagi. Ini adalah hadis yang pertama tuan-tuan. Hadis yang pertama, kalau berlaku benda yang kita tak suka ataupun berlaku benda yang kita tak boleh nak buat apa-apa, apa yang patut kita sebut. Baik, kita masuk kepada hadis ni. Okey, hadis ni. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang dhaif lah tuan-tuan. Saya ingat saya tak payah baca lah kot. Hadis ni dhaif, jadi kita tinggalkanlah. Cuma dari segi sanad dia dhaif, jadi tak perlulah tuan-tuan dengar pun. Cumanya betul dari segi makna. Mana ni perkataan dia ajar kita untuk sebut. Boleh baca tuan-tuan? Hasbiyah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Makna dia betul, cuma hadis ni dhaif, jadi saya malas nak terjemahkan. Dia ajar untuk kita baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maksud dia betul, sebab di dalam perang selepas daripada perang Uhud tuan-tuan, ada Allah Taala cerita dalam surah Ali Imran. Ali Imran ke Al-Baqarah? Ali Imran. Selepas daripada perang Uhud tadi kita kalah kan? Perang Uhud kita kalah. Jadi dengar berita, jadi orang musyrikin dah mula balik ke Mekah. Tapi mereka stop di tengah jalan. Nabi dan para sahabat ni tengah susahlah, maknanya dah kalah ni kan. Dengar pula berita mereka ni tak balik Mekah lagi, mereka berkumpul balik di tengah jalan untuk serang balik orang-orang di Madinah. Jadi datang berita itu kepada Nabi. Nabi kata apa? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia ini telah berhimpun untuk serang kamu. Fakhshawhum. Kau takutlah dengan diorang tu. Ada orang beritahu kepada Nabi, pemberita tu cakap ada orang nak serang. Abu Sufyan hantar wakil suruh warning Nabi, nak serang ni. Takutlah dengan kita orang ni kan. Orang tu pesan kepada Nabi, Nabi sebut apa? Nabi kata waqalu fakhshawhum fazadahum. Allah Taala ceritakan fazadahum imana. Mereka bukan takut, lalu bertambah lagi iman mereka. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang di medan perang Uhud ni kata cukuplah kami akan Allah, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik
wakil. Dia adalah sebaik-baik wakil kami. Kalau orang tak ada siapa nak jaga, dialah wakil kami. Okay, jadi maksudnya betul lah untuk kita baca selain daripada qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kita gantikan juga, kalau kita tak boleh nak buat apa, kita rasa nak kalah, kita bacalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, boleh kita baca. Kalau seorang-seorang, hasbiyallah, cukuplah aku, hasbi, cukuplah aku akan Allah, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil. Kalau baca ramai-ramai, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okey, maksud ini betul. Okay, jadi hadisnya dhaif sikit tapi tak apa. Kita ambil pengajaran daripada perkataan. Oh, minit tak? 5 minit. Nak masuk lah. Ada soalan tuan-tuan? Oh, ni dah masuk tajuk lain. Saya rasa kalau kita berhenti dulu dekat sini, kita berhenti untuk bagi ruang kepada berwuduk ke. Kalau saya masuk tajuk ni, dia jadi berhenti tengah jalan lagi. Ada soalan tuan-tuan? Soalan Palestin ke apa ke? Tak ada. Okey, saya pun bukan nak tahu sangat dah. Kita ambil dengar berita-berita, tapi kita bila nak cerita dengan orang ni, kita kena buka berita dia betul lah. Kita tak boleh hearsay dengar orang cerita, dengar tak boleh lah. Okay, tak ada apa. Kita berhenti dulu di sini tuan-tuan. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alna hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.